Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 kursus penulisan akademik iaitu tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam artikel yang telah kami kaji. Ahli kumpulan yang terlibat dalam menyediakan tugasan ini ialah saya, Nurul Zamani, dan 2 lagi sahabat saya iaitu Nur Nabila Bibi dan Ain Natasha. Untuk menjelaskan dengan lebih menyeluruh tentang tugasan ini dilakukan secara berkumpulan. 2 artikel akan diberikan untuk dianalisis dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam artikel. Dan hasil analisis ini perlu dibentangkan dengan menggunakan pelantar media sosial. Keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya kesusunan yang berurutan atau teratur dalam suatu wacana. Terdapat 2 aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapatnya urutan atau koheren, kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Yang kedua, wujudnya tautan atau kohesi, keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Yang ketiga, terdapatnya penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana. Keutuhan semantik. Dari segi etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkataan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik ini dengan bahagian-bahagian wacana melibatkan jalinan antara klausa atau ayat sahaja. Keutuhan semantik melibatkan hubungan antara sebab dan akibat, sebab dan tujuan, sebab dan hasil, alasan dan kesan, syarat dan hasil, dan konteks dalam wacana. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pautan antara 2 perkataan atau frasa secara semantik, makna, sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal melibatkan hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan gramatik seperti kata hubung yang menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Yang kedua, kata rujukan. Kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Dan yang terakhir, peluburan dan penggantian untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Hubungan dari aspek keutuhan fonologi boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Keutuhan fonologi dalam wacana dapat dilihat melalui penggunaan tanda dalam penulisan yang dikenali sebagai unsur linguistik. Domain keutuhan wacana. Bagi keutuhan semantik, ia melibatkan konteks atau latar wacana dan bahagian-bahagian wacana. Bagi keutuhan leksikal pula, terbahagi kepada antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi unsur bersambut. Bagi keutuhan gramatikal, ia melibatkan kata hubung, kata rujukan, peluburan dan penggunaan. Dan yang terakhir, keutuhan fonologi melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Artikel pertama yang bertajuk Penerapan Kemahiran Insaniah bagi Domain Afektif Kemahiran Komunikasi sepanjang hayat sosial dan kepimpinan untuk kemenjadian siswa universiti. Melalui artikel tersebut, terdapat beberapa keutuhan semantik yang dapat dikenal pasti. Yang pertama, keutuhan semantik, sebab dan hasil. Siswa merupakan antara ejen penting dalam pembangunan modal insan. Bagi melahirkan siswa yang mampan, mereka bukan sahaja memerlukan kebijaksanaan kognitif, malah perkembangan efektif seperti pembinaan sasiah dan karakter perlu diterapkan, Marzuki A 2007. Bagi mencapai hasil ini, pihak universiti telah mewajibkan pelajar mengambil kursus co-curriculum berkredit bagi membangunkan kemahiran generik dalam diri pelajar. Siti Rahaya ETAL 2010. Salah satu program yang kerap dilakukan oleh pelajar ialah program Khidmat Masyarakat Latif AA 2016. Seterusnya, keutuhan semantik, sebab dan tujuan. Elemen tambahan yang diperlukan oleh majikan hari ini ialah kemahiran insaniah atau modal insaniah yang dimiliki oleh graduan. Antara elemen kemahiran insaniah yang perlu dimiliki oleh setiap graduan pada hari ini ialah kemahiran komunikasi. Sehubungan dengan lonjakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi telah meletakkan graduan holistik, keusahawanan dan seimbang di lonjakan pertama dalam misi dan aspirasi negara. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan negara khususnya menekankan ke arah kemenjadian graduan yang unggul dalam semua domain iaitu kognitif,
psikomotor dan juga afektif, Kementerian Pendidikan Malaysia 2015. Kita pergi kepada keutamaan fonologi, unsur linguistik. Menurut Mohamed F. 2014, pelajar tahun akhir di Jabatan Teknik dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, UTM, mendapati bahawa elemen-elemen kemahiran insaniah telah diterapkan kepada pelajar-pelajar tersebut melalui kursus co-curriculum. Daripada petikan ini dapat dikenal pasti penggunaan tanda koma dan tanda nota sebagai unsur linguistik. Bagi artikel kedua itu pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu iaitu kajian literatur sistematik. Bagi sebab dan hasil pula, kepelbagaian murid dalam kelas kini merupakan satu cabaran yang perlu diberi perhatian oleh semua guru bahasa Melayu bagi merancang proses pengajaran kemahiran bahasa yang terkesan. Satu tindakan yang proaktif perlu dilakukan oleh guru bahasa Melayu dengan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai konsep pendekatan pedagogi terbeza dalam pengajaran bahasa Melayu. Hal ini kerana pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza merupakan salah satu program yang terkandung dalam Halan 7 Pendidikan Bahasa Melayu 2016 hingga 2025. Bagi program peningkatan profesionalisme pedagogi terbeza guru bahasa Melayu yang terdapat dalam 19 inisiatif utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2018 di bawah elemen pemartabat pendidikan bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia 2018. Seterusnya ialah sebab dan akibat. Pemasuhan sistem pengasingan kelas telah mewujudkan kepelbagaian murid di sekolah rendah maupun menengah. Kesamarataan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan pelbagai di dalam kelas memerlukan satu amalan pendekatan pengajaran guru bahasa Melayu yang berkualiti dan berkesan. Amalan pengajaran berkualiti dan berkesan merujuk kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran aktif yang dapat memberi impak terhadap gaya pembelajaran murid bagi menguasai proses pembelajaran yang lebih bermakna. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Kepelbagaian murid di dalam kelas kini merupakan satu cabaran yang perlu diberi perhatian oleh semua guru bahasa Melayu bagi merancang proses pengajaran kemahiran bahasa yang berkesan. Satu tindakan yang proaktif perlu dilakukan oleh guru bahasa Melayu dengan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai konsep pendekatan pedagogi terbeza dalam pengajaran bahasa Melayu. Ini adalah salah satu contoh pengulangan dalam keutuhan leksikal. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Dari segi penanda hubungan, tahun pertama pemilihan penerbitan artikel perlu dihadkan dalam tempoh 5 tahun terkini agar isu yang diusulkan masih relevan dan popular. Selain itu, artikel yang dipilih perlu ditulis dalam bahasa Melayu yang memfokuskan kepada pengetahuan amalan dan cabaran pendekatan pedagogi yang terbeza guru bahasa Melayu. Seterusnya, dari segi penanda rujukan. Kajian ini menggunakan kaedah kajian literatur sistematik. Kaedah ini dipilih bagi memastikan maklumat tinjauan literatur yang dikenal pasti dapat dianalisis dengan lebih teliti. Kajian ini juga menggunakan reporting items for systematic reviews and meta-analysis PRISMA sebagai panduan dalam membuat pemilihan artikel yang bersesuaian dengan persoalan kajian yang ditetapkan. Terdapat 3 peringkat utama yang diaplikasikan berpandukan carta ahli PRISMA iaitu aspek pengenalpastian artikel, identification, penapisan pemilihan artikel, screening dan peringkat rangkuman, included Valerie and Shahdan 2021. Seterusnya ialah keutuhan fonologi. Dapatan kajian Ro'a Ani dan Nur Zurul Azlifah 2009 telah menunjukkan bahasa pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza yang diamalkan oleh guru bahasa Melayu dapat menghasilkan proses pengajaran amalan bahasa Malaysia MPM yang berkesan terhadap pelajar kelas berperalihan untuk menguasai kemahiran berbahasa. Baiklah, kita pergi pada bahagian yang seterusnya iaitu kejelasan yang terdapat dalam artikel pertama dan artikel kedua. Menurut Aziz Saleh pada tahun 2007, beliau menyatakan bahawa kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan ataupun hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta yang diberikan adalah lebih jelas dan difahami oleh pembaca. Kejelasan dalam penulisan adalah berdasarkan ciri-ciri tersebut iaitu penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, menggunakan bahasa komunikatif yang formal dan perkembangan idea secara koheren dan kohesif. Kita pergi kepada ciri-ciri kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel yang pertama. Dalam artikel pertama,
Terdapat ciri-ciri penulisan secara objektif kerana terdapat persepsi dan andaian iaitu dari Kementerian Pengajian Tinggi KPT, serta pada bahagian perenggan ini terdapat fakta yang menyatakan kepentingan kemahiran insaniah ditekankan dalam sistem pendidikan di Britain. Selain itu, ciri-ciri lain berkaitan kejelasan kandungan yang terdapat dalam penulisan artikel ini ialah menggunakan bahasa komunikatif yang formal. Bahagian perenggan ini dipilih kerana perenggan ini mempunyai fakta-fakta tetapi masih mudah untuk difahami kerana menguraikan berkenaan kemahiran insaniah secara lebih terperinci. Penulisan secara objektif. Di samping itu, teori kognitif sosial Bandura 1986 dan 2021 dan model pedagogi terbeza Differentiated Pedagogy Tomlinson 2014 berkait rapat antara satu sama lain bagi membantu guru memahami dan memperoleh pengetahuan pedagogi terkini. Seterusnya, mendorong guru melaksanakan pendekatan pedagogi terbeza dalam proses pengajaran. 4 proses kognitif yang terdapat dalam teori kognitif sosial Bandura 1986-2001 iaitu keupayaan berbahasa, pembelajaran melalui pemerhatian, tingkah laku bertujuan dan penilaian kendiri dapat membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu maklumat yang diperoleh serta mampu mempengaruhi tindakan guru berdasarkan tujuan, kepercayaan, idea dan nilai. Nur Faiza 2019. Yang terakhir, pengembangan idea secara logik, koheren. Secara keseluruhannya, pendekatan pedagogi terbeza merupakan satu pendekatan pengajaran yang kian relevan dalam dunia pendidikan kini. Keperluan pendidikan global yang telah menuntut guru bahasa Melayu merancang kaedah pengajaran yang dapat memenuhi kepelbagaian keupayaan pembelajaran murid di dalam satu kelas yang sama secara menyeluruh. Dengan itu, guru perlu peka terhadap pembezaan murid di dalam kelas kerana kesan daripada pemansuhan sistem pengasingan kelas di Malaysia pada tahun 2019 memerlukan guru memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Hal ini kerana guru merupakan penggerak utama untuk membantu murid meningkatkan prestasi pembelajaran dengan menyampaikan ilmu dan keperluan kurikulum khususnya bagi menguasai subjek bahasa Melayu serta kemahiran bahasa dengan lebih holistik. Nurul Ashikin 2020. Analisis yang seterusnya ialah analisis sumber rujukan terdapat dalam artikel. Yang pertama, rujukan ialah perbuatan memberi kredit kepada seseorang di akhir perbuatan penulisan. Format yang digunakan di dalam rujukan ialah American Psychological Association APA edisi yang ke-7. Terdapat juga beberapa kepentingan rujukan, iaitu yang pertama mengelakkan plagiarisme dengan memaklumkan pembaca mengenai idea yang telah dimasukkan. Seterusnya, mengesahkan petikan sebagai panduan oleh pembaca. Dan yang terakhir, membuat rujukan susulan berkaitan sesuatu bidang. Ini adalah contoh rujukan dalam artikel. Dari segi artikel, yang pertama, Aminuddin ZNL, MD Sabil, A.N. Jamian, AR 2020, Teknikal Interaksi Lisan dalam Pengajaran Khusus Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru IPG. Artikel seterusnya ialah Azman N.A. 2007, Peranan Pengetua sebagai Pengurus Kokurikulum di Sekolah Menengah Daerah Mersing. Dan artikel yang terakhir ialah Izaidan J. dan Julia 2014, Pengasaan Kemahiran Insaniah Pelajar dalam Pelibatan Aktiviti Kokurikulum dan Beruniform di UTHM. Dan dari segi buku pula, A. Azman dan Harina 2008, Penerapan Kemahiran Generik dalam Pengajaran Program Pendidikan Kejuruteraan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM. Master's Thesis University Tun Hussein on Malaysia. Yang kedua, Center of Academic Development, KID 2013, Assessment of Learning Outcomes, The Guidebook, Center of Academic Development, KID UPM 2013, Office of the Deputy Vice Chancellor, Academic and International, University Putra Malaysia. Antara rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel kedua ini ialah artikel daripada Ogos tahun 2021 yang bertajuk Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan Pendekatan Terbeza dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Artikel kedua ialah daripada Hashim dan beberapa penulis yang lain pada tahun 2020 yang bertajuk Faktor Ketidaksediaan Guru terhadap Pelaksanaan Kelas Bercampur Aras Murid. Seterusnya, artikel daripada Akhir serta beberapa penulis iaitu Pelaksanaan Modul Pedagogi Terbeza Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.
Bagi rujukan melalui buku pula, artikel kedua ini menggunakan buku daripada Bandura yang diterbitkan pada tahun 1986 yang bertajuk Social Foundation of Thought and Action, A Social Cognitive Theory. Yang kedua pula, buku yang bertajuk The Differentiated Classroom Responding to the Needs of Learners, edisi yang kedua. Oleh itu, setakat itu sahaja analisis artikel yang dianalisis oleh kami. Sekian, terima kasih.